Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sebesar-besar nikmat iman dan nikmat Islam. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami yang mana terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Humaini bin Abdul Razak, dan seterusnya 2 orang lagi sahabat saya, Muhammad Faiz Hafizuddin bin Ubadillah, dan yang ketiga Muhammad Zamani bin Zakaria. Pada hari ini insya-Allah kami akan membentangkan satu isu yang berkaitan dengan kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam di bawah subjek pentaksiran dalam pendidikan Islam sekolah menengah PIMK 2082M. Terima kasih juga diucapkan kepada pensyarah kami, Ustazah Ismaliza, di atas guru kami subjek PIMK 2082M. InsyaAllah pada hari ini kita akan sedikit sebanyak membahaskan berkaitan dengan kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Kita terus kepada pendahuluan. Pelaksanaan kebat di Malaysia telah mengalami beberapa transformasi dengan dimulakan dengan penerapan kemahiran berfikir. Sekitar tahun permulaan penggunaan KBSR dan KBSM, dasar ini diteruskan dengan pelaksanaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif, dipanggil KBKK sekitar tahun 1994. Namun kemahiran berfikir aras tinggi kebat ini mula dikenali dan diberi penekanan selepas kajian kemahiran berfikir aras tinggi kebat dengan berfokus kepada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang diwakilkan oleh Nur Azhar 2014. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran berfikir aras tinggi kebat di dalam pendidikan Islam. Apa yang dibahaskan dalam kemahiran berfikir, apa yang ingin dicungkilkan dalam aspek ini, yang mana perkembangan pendidikan Islam telah mengalami perubahan dari aspek kaedah. Baik, perkembangan pendidikan Islam mula berubah, mengalami perubahan dari aspek yang mana? Dari aspek kaedah ataupun pendekatan pengajarannya agar selari dengan proses transformasi tamadun. Seperti mana sedia maklum, pendidikan Islam dulu cara belajarnya berlainan dengan cara belajar pada abad yang ke-21 ini, pada era revolusi industri 4.0 ini dipenuhi dengan teknologi. Jadi cara pembelajarannya juga berbeza. Maksudnya pendidikan Islam ini mula mengalami perubahan setelah dari aspek kaedah ataupun dipanggil cara dalam proses pembelajaran. Permulaan proses pengajaran guru yang diterapkan daripada pendekatan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dapatan dengan kejayaan dalam melahirkan dan membentuk generasi yang mempunyai kemahiran insaniyah yang hebat. Ya, ini didasarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang disandarkan sebagai contoh pendidik yang mempunyai kekuatan akal, ketajaman perasaan, ketepatan firasat, pengurusan fikiran yang benar, jelas dan bersistematik. Syekh Abdul Fattah 2011. Jadi maka di dalam konteks perhubungan ilmu ini, kesepaduan di antara ilmu dan pemikiran di dalam Islam membentuk ikatan yang kukuh bersandarkan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sebanyak 750 kali perkataan yang mempunyai kata teras ilmu. Perkataan ilmu yang disebut di dalam Al-Quran, teras ilmu yang seumpama dengan dipanggil kata teras. Di dalam Al-Quran disebut sebanyak 750 kali. Ya. Manakala kata dasar akal sendiri disebut di dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Ini jelas membuktikan bahawa kemahiran berfikir adalah satu aspek yang penting
di dalam kerangka pendidikan Islam berasaskan intipati yang telah disediakan sumber-sumber muktabar seperti Al-Quran, hadis. Okey, untuk merealisasikan pembudayaan kemahiran berfikir ini dalam kalangan pelajar, khususnya bagi mata pelajaran pendidikan Islam, beberapa pembentangan kertas kerja dan seminar bermula pada tahun 2013. Seterusnya kita pergi kepada isu isu dan permasalahan pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam pengajaran pendidikan Islam di Malaysia. Ini isu yang akan dibincangkan pada hari ini, yang mana isu ini berkaitan dengan KEBAT. Keperluan untuk merealisasikan matlamat PPPM adalah bermula dari kesediaan guru pendidikan Islam sebagai penjana matlamat falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan kebangsaan Kamarul Azmi dan Abdul Halim 2012. Okey, di antara tugas penting guru pendidikan Islam ialah membangunkan pemikiran Syamsul Shah 2012 kerana ia penting untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terdapat di dalam kehidupan. Zakaria 2011, Zuraidah 2012. But justru itu pengajaran guru pendidikan Islam seharusnya memberi penekanan kepada usaha untuk mempertingkatkan keupayaan kesediaan guru dari aspek pembangunan intelek bagi memahami, memerhati, mengkaji dan menyelesaikan masalah. Nur Aini 2015 bagi Rajendran 2001, Normah 2013. Faktor kesediaan ini adalah usaha untuk memperkembangkan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT yang merupakan suatu elemen penting dan perlu ada pada seorang guru. Ketiadaan faktor kesediaan dalam kalangan guru dilihat mampu menyebabkan aplikasian kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT tidak dapat dilaksanakan semasa proses pengajaran walaupun guru tersebut mempunyai kesedaran dan pengetahuan tentang kepentingan KEBAT ini. Kenyataan ini bersandarkan beberapa kajian yang menunjukkan situasi guru pendidikan Islam tidak bersedia untuk mengaplikasi KEBAT ini dalam pengajaran yang dilaksanakan bersumberkan daripada faktor kurangnya pendedahan berkaitannya ketika berada di institusi pengurusan atau di universiti. Selain itu, faktor yang mendorong ketidaksediaan adalah berasaskan kepada kekurangan pengetahuan mengenai bagaimana elemen KEBAT ini dapat diaplikasikan di dalam PDPP. Baik, seterusnya kita pergi kepada rantaian daripada kekurangan pengetahuan dan ketidaksediaan ini. Kita pergi kepada kekurangan. Kekurangan ini menyebabkan pengajaran guru didapati kurang menggarap, menghayati dan mengamalkan konsep kemahiran berfikir untuk disampaikan kepada pelajar. Okay, seharusnya seorang guru perlu mempunyai penghayatan keupayaan untuk mengamalkan dan kemampuan mengaplikasikan dengan setiap ilmu yang diketahuinya, terutamanya menerusi konteks PDPP. Baik, PDP dalam konteks PDP. Jadi isu kemahiran berfikir aras tinggi satu isu yang perlu dititik beratkan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Muhammad Faiz Hafizuddin. Falyatafaddal mashkura. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Khomini di atas perbentangan itu tadi. Kemudian kita sambung lagi dengan isu permasalahan pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran pendidikan Islam di Malaysia. Okey, kita tengok di samping permasalahan tahap persediaan pengetahuan, kekangan di dalam pengaplikasian kemahiran berfikir aras tinggi. KEBAT ini juga disebabkan kaedah pengajaran yang berasaskan standard pengajaran secara tradisional. Bagaimana pengajaran secara tradisional ini? Sebagai contoh, pengajaran yang berpusatkan guru. Kalau kita tengok sekarang ini,
Kalau di masjid, penceramah akan berceramah di hadapan, maka pendengar akan mendengar sahaja sehinggalah habis penceramah itu memberikan ceramahnya. Begitulah sebagai contoh uh, pengajaran yang berpusatkan pelajar. Okey, ini berdasarkan hasil beberapa dapatan kajian seperti kajian oleh Tajul Arifin 2010 yang menyatakan isu kekangan penghayatan dan pengamalan adalah disebabkan peruntukan masa yang terhad. Jadi di antara sebabnya ialah masa yang terhad dan guru dibebani dengan kepelbagaian tugas lain sehingga guru itu kekurangan masa untuk menghayati, memahami fakta-fakta penting yang terdapat di dalam setiap isi kandungan tajuk pendidikan Islam. Dapatan ini disokong berdasarkan kajian oleh Nuraini 2015 yang menyatakan situasi masa yang terhad dan isi kandungan yang padat ini adalah disebabkan mata pelajaran pendidikan Islam sinonim dengan keperluan untuk menghabiskan sukatan pelajaran untuk peperiksaan. Ahmad Munawwar 2009 mengatakan dan Fatihah 2010 juga. Selain itu, amalan pengajaran guru pendidikan Islam yang hanya menumpukan kepada aktiviti rutin dan kurang menjana kepelbagaian aktiviti yang telah menjurus kepada keterbatasan masa untuk melaksanakan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. Tajul Arifin mengatakan, menerusi konteks pengendalian pengajaran pendidikan Islam, guru pendidikan Islam masih didapati cenderung untuk menggunakan kaedah kuliah. Perkara ini dikatakan oleh Ahmad Munawwar 2009 dan hanya bersifat amali sahaja tanpa penekanan terhadap aspek kognitif, afektif, psikomotor dan pemikiran rasional yang berasaskan ilmu saintifik moden. Perkara ini juga dikatakan oleh Ghazali 2010, Nur Azza 2013. Okey. Kemudian, kelemahan guru pendidikan Islam dalam melaksanakan penerangan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat ini di dalam pengajaran dan pembelajaran ini juga dinyatakan oleh Muhammad Adiri 2014 yang mendapati bahawa guru pendidikan Islam masih lagi berada pada tahap yang sederhana dari segi penggunaan kaedah inquiry di dalam bilik darjah. Hakikatnya, terdapat beberapa kaedah inquiry yang bersesuaian dengan isi kandungan pendidikan Islam seperti inquiry terbuka, inquiry terbimbing dan inquiry berstruktur. Ini dikatakan oleh Muhammad Adiri 2014 dan Nuraini 2015. Okey, untuk perbentangan seterusnya, saya jemput kepada sahabat saya Ustaz Zamani untuk meneruskan perbentangan. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Faiz Hafizuddin. Saya kesambung. Selain itu, penggunaan kaedah yang hanya berfokus kepada proses pengumpulan maklumat dan hafalan semata-mata. Sedangkan usaha meningkatkan daya berfikir, analisis, sintesis, kreatif dan pemikiran tinggi kurang diberikan perhatian, malah mungkin diabaikan. Terdapat pandangan yang menyatakan bahawa pendidikan Islam hanya tertumpu kepada kaedah menghafaz adalah suatu pandangan yang salah. Buktinya, terdapat banyak terminologi ulul albab, iaitu manusia yang berfikir disebut di dalam Al-Quran. Konsep yaqilun, iaitu berfikir. Yatafakkarun, iaitu berfikir secara mendalam. Serta konsep yatadabbarun,
yang membawa maksud berfikir untuk menemukan kebenaran tentang pencipta disebut secara berulang-ulang di dalam Al-Quran. Konsep-konsep ini menyamai dengan konsep berfikir yang terkandung di dalam kemahiran berfikir aras tinggi. Guru pendidikan Islam juga turut dilihat kurang memanfaatkan bahan baku mengajar atau BBM di dalam pengajaran dan hanya memilih untuk menggunakan buku teks sahaja. Umumnya, penggunaan BBM oleh guru menampakkan bahawa keperluan pendedahan kemahiran berfikir aras tinggi hebat kepada para guru masih belum mencukupi dan perlu ditambah baik. Untuk itu, guru pendidikan Islam seharusnya mengambil saranan yang diutarakan oleh Zarin et al. 2006 dan Zakaria 2012, iaitu guru pendidikan Islam perlu memberi tumpuan sepenuhnya kepada amalan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berfokus kepada pelajar tanpa rasa ragu-ragu di dalam menyampaikan ilmu di dalam pendidikan Islam. Selain itu, guru pendidikan Islam juga perlu menambah baik cara pengajaran yang tradisional kepada kepelbagaian kaedah agar pendidikan Islam dapat berkembang selari dengan mata pelajaran lain dan perkembangan terkini yang berfokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi hebat. Namun begitu, terdapat peningkatan dari aspek penguasaan terhadap isi kandungan pendidikan Islam berdasarkan dapatan kajian oleh kementerian. Seharusnya penguasaan isi kandungan menerusi pengajaran pendidikan Islam ini sepatutnya telah diterapkan dengan pembelajaran aktif menerusi penglibatan para pelajar di dalam tugas-tugas yang memerlukan pemikiran aras tinggi seperti analisis, sintesis dan penilaian berasaskan pengintegrasian amalan kemahiran berfikir aras tinggi hebat. Namun, keadaan ini tidak berlaku secara sepenuhnya. Selain permasalahan di dalam kalangan guru pendidikan Islam di dalam mengintegrasikan kemahiran berfikir di dalam pengajaran dan pembelajaran, permasalahan ini juga berlaku kepada mata pelajaran lain seperti dapatan daripada beberapa kajian. Di antara punca permasalahan adalah disebabkan kelemahan faktor perancangan di dalam pengajaran menyebabkan kegagalan untuk membantu guru membuat keputusan tentang keperluan pelajar. Kelemahan di dalam persediaan juga akan memberi kesan kepada perancangan sebagaimana yang dibuktikan melalui kajian oleh Halim 2013 dan Normah 2013 terhadap persediaan guru untuk menerapkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif atau KBK. Selain itu, kajian juga mendapati guru kurang melaksanakan unsur-unsur kemahiran berfikir hebat menerusi aktiviti-aktiviti penyoalan, penggunaan bahan baku mengajar, dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP. Permasalahan dan kelemahan ini bukan satu isu yang harus dipandang kecil. Ianya menggambarkan tahap mutu pendidikan di Malaysia berbanding negara-negara maju yang lain. Secara keseluruhannya, kepelbagaian permasalahan yang merangkumi aspek pengetahuan, amalan, kemampuan mengaplikasi, strategi penerapan, persekitaran, kepimpinan sekolah dan sebagainya merupakan di antara isu yang memerlukan penyelesaian yang sepenuhnya bagi memastikan dasar kebat ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan berkesan. Sekian dulu daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.